Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan bincangkan soalan contoh dalam buku teks muka surat 234. Okey. Boleh rujuk buku teks. Mungkin kalau kamu tengok dia punya penyelesaian ya, terus kepada nombor 3 melaksanakan strategi. Kalau kamu tengok terus gambar, mungkin dia agak susah nak faham. Kita kena faham macam mana gambar rajah pada graf tersebut dibuat ya. Okey. Sekarang kita tengok contoh 21. Satu zarah bergerak dari titik A 510 dengan vektor hal laju 3I tolak J meter per saat. Selepas 3 saat meninggalkan zarah A, zarah itu berada di titik S dengan keadaan OS bla bla bla. Okey, ada beberapa soalan dekat sini, iaitu yang pertama, cari laju. Okey, cari hal laju. Yang kedua, bilakah zarah itu berada di asalan O. Okey, jadi ada dua soalan dekat situ yang kita kena faham. Okey, sekarang ni kita cuba tuliskan ya, dari segi vektor. Okey, apakah maksud 5, 10? Okey, kita boleh tulis vektor kedudukan, iaitu kita boleh tulis ya, kalau ada titik A, kita boleh tulis vektor OA kan. Jadi sebarang vektor start daripada asalan O, A, kita boleh tukar terus koordinat menjadi vektor, iaitu 5, 10. Okey, kena ingat balik lah. Kemudian yang kedua, kita ada vektor hal laju. Okey, vektor hal laju saya tandakan sebagai V sebab dia gunakan V dalam tu, velocity. Sama dengan kita tukar, dia tulis dalam bentuk vektor IJ, kita tukar dalam bentuk yang lebih mudah, iaitu vektor laju 3, negatif 1. Okey. Selepas 3 saat dia berada di titik S. Okey. Benda ni kalau nak faham, anda kena faham dahulu dari segi lukisan. Okey, mungkin kita tunjuk dari segi cara lukisan dahulu. Okey. Saya buatkan paksi kat sini. Paksi Y. Cukup ke? Sampai bawah. Boleh dah. Okey. Terus sebab agak panjang ya ni. Okey. Ini Y. Ini X. Kalau tak cukup nanti kita tambah. Okey, ini O. Kita gunakan paksi dia 1 unit. Satu kotak 1 unit. 5, 10, 15, 20, sini 25 dan bla bla bla. Dan yang ini pun sama, kita gunakan 5, 24, 10. Okey. So sekarang dalam soalan dia kata zarah itu dia start daripada titik A, iaitu 5, 10. Jadi di manakah titik A berada? Okey, kita cari titik A tu kat mana. Jadi titik A 5, 10. Okey, inilah titik A. Okey, itu titik A. Dia start di sini, bermula di A. Okey, bermula di A. Okey. Sekarang ini kita kena faham bahawa zarah itu bergerak dengan suatu hal laju. Dia ada bergerak dengan suatu hal laju ini. Jadi kita gunakan vektor ni untuk tengok kedudukan ke mana arah dia. Okey. Jadi sekarang saya gunakan warna merah. Tak nak warna merah, saya guna warna biru. Okey. Sekarang ni
Macam mana pergerakan 3 negatif 1? 3 negatif 1 bermaksud macam translasi. Kita atas 3 iaitu pergerakan X, 1, 2, 3. Kenapa dia ke kanan? Sebab dia positif. Dan kemudian negatif 1 bergerak 1 unit ke bawah kerana negatif. Jadi, kalau kita tengok, dia berada di sini. Okey. Dan vektor dia macam tu. Okey, vektor dia macam tu. Jadi yang gambar-gambar ni saya padamlah. Ini ialah V. V. Okey. Tetapi kita baca balik soalan. Cari laju dan kedudukan zarah. Okey, ada dua soalan dekat sini. Bukan dua, ada lebih daripada dua. Cari laju yang pertama. Kemudian kedudukan zarah dari O selepas 4 saat. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, bilakah zarah itu berada di kanan asalan O? Yang ketiga. Okey. Untuk menjawab soalan yang pertama, cari laju, sebenarnya dia macam ini. Kita kena faham satu konsep, iaitu apakah perbezaan vektor dengan magnitude. Okey. Kalau sini kita ada vektor laju, kita boleh cari magnitude. Okey. Hari tu kita dah belajar magnitude. Magnitude adalah laju. Dekat sini maksudnya untuk mencari laju, dia merujuk kepada magnitude vektor tersebut. Jadi, kita ambil saja 3 negatif 1 ni, kita gunakan magnitude iaitu punca kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2. Konsep teorem Pythagoras, dan kita akan dapat 3 kuasa 2, 9 campur 1 punca 10. Okey, itulah dia punya laju. Kalau nak tulis unit, tulislah meter per saat. Okey, ini yang pertama. Soalan pertama telah dijawab. Okey. Yang kedua, kita baca balik yang ini. Saya padam yang tak berkenaan ni. Okey, yang ini pun saya padam. 2 ni saya letak kat sini Nombor 2. Okey. Satu ayat yang sangat penting kat sini adalah ni. Zarah itu berada di titik S dengan keadaan OS sama dengan TV. Ni. Sekarang kita nak cari di manakah kedudukan zarah itu selepas 4 saat. Maksudnya itu ialah titik S. Ya, itu ialah titik S. Selepas 4 saat dia berada di titik S. Jadi sekarang ni cuba kita faham dekat sini. Okey, kita faham. Kita ambil persamaan. Saya guna warna merah Saya guna warna merah. Okey, saya guna warna merah kat sini. Saya tulis balik. OS sama dengan OA tambah TV. Okey. Sekarang kita cari apakah vektor OS. Apabila kita dapat vektor OS, kita akan dapat titik S di mana. Okey, sebab kita tahu segala vektor berasal daripada asalan, dia boleh ditukar kepada koordinat dan sebaliknya. So sekarang OA kita dah ada yang ini. Ini OA. Okey, OA kita gantikan 5, 10. Okey, tambah. Dan T sekarang kita merujuk kepada 4 saat. 4 darab dengan V, vektor V kita ambil yang ini. 3 negatif 1 dan kita dapat di situ 5, 10. Yang ni kita kembangkan atas dengan atas, kita kembangkan tambah 12. Yang bawah kita darabkan juga, kembangkan tolak 4. Jadi kita dapat di situ 17, 6. Itu ialah vektor OS. Okey, vektor OS. Dan
kalau kita nak tukarkan dia kepada koordinat S, dia akan jadi 17, 6. Okey, itu dari segi pemahaman. Okey, sekarang macam mana keadaan daripada persamaan ini kita nak gunakan gambar, kaedah gambar. Saya tunjukkan kaedah gambar secara visual. Sekarang ni kita nak dapatkan titik S, kita menggunakan vektor OA campur TV. OA di mana? OA yang ini. Itu OA. Campur TV. Sekarang sekarang TV. So, sekarang T-nya 4. Jadi, bila TV dan T-nya 4, maksudnya 4V. Jadi, kita belajar dahulu dalam melukis vektor. Kalau 4 vektor V, maksudnya kita lukis vektor V 4 kali. Jadi, macam mana vektor V 4 kali? Saya guna ni biru juga. Okey. Ni 2, 3, 4. Okey, 4. Betul? Maksudnya, sekarang ini dah jadi 4V. Yang ni dah jadi 4V. Okey, anak panah tetap ke bawah. Okey, sekarang inilah titik S. Okey, itulah titik S sebenarnya. Dan dari segi gambar ni kita boleh tahulah titik S berapa. Sebab kita boleh baca kat sini. Di sini 17. Okey, betul? Sini 17. Dan kita tengok pada melintang sini. Dia jadi 6. Okey, dia jadi 6. Sama tak jawapan? Sama. Jawapan dia sama. Okey, jawapan dia sama. Okey, itulah maksud kita boleh guna dua kaedah. Sama ada kita guna penambahan vektor ataupun gambar rajah. Tapi saya rasa kita lebih mudah gunakan persamaan yang ini. Tetapi nanti dalam kita nak visualkan dia macam mana pergerakan tu, kita gunakan graf. Okey. Kemudian kita nak tengok soalan yang seterusnya. Boleh habis lagi sebenarnya soalan. Nombor 3. Okey. Bilakah zarah itu berada di asalan O? Saya padam yang ni, saya nak jadikan dia warna hijau. Saya guna warna hijau . Yang ni nombor 3, warna hijau. Okey. Bilakah zarah itu berada di sebelah kanan asalan O? Dia sebenarnya maksudnya apakah maksud berada di sebelah kanan asalan O? Sebenarnya kalau asalan, sini asalan, ni asalan ya. Asalan. In English we call it as origin. Titik permulaan. Maksudnya kita nak tahu dekat mana kedudukan titik yang baru zarah tersebut berada pada paksi X. Jadi paksi X ni mungkin kita akan panjangkan lagi. Kita panjangkan lagi. Tak tahu kat mana dia akan berlaku. Dia akan berada lah. Okey. So sekarang cuba kita gunakan graf. Dekat mana titik yang daripada S ni dia akan bergerak ke mana? Dia akan berada di mana pula selepas T saat. T saat, ya, kita nak tahu T saat tu berapa. Okey. Dari segi gambar rajah, kita lukiskan secara apa? Secara berunit lah ya. Ke sini. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Okey. So, kalau kita tengok apakah koordinat dia? Di sini 30. Di sini 35. Jadi katalah saya letak di sini titik K lah kata kan. Atau titik K.
Jadi koordinatnya ialah 35, 0. Ataupun saya boleh jadikan K ni sebagai vektor. Vektor K, OK sama dengan 35, 0. Okey. Soalannya berapa saat? Berapa saat? Okey. Kalau kat sini, kalau kita tengok baliknya ini, okey, kita katakan bahawa T adalah 4 saat. Maksudnya kita lukis 4 kali. Kan kita lukis 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Okey. So sekarang cuba kita faham bahawa kita lukis berapa kali? Daripada titik A ke titik K. Okey, so sekarang ni kalau kita baca sekali, 2, 3, 4. Itulah maksud 4 saat. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya T sama dengan 10 saat. Okey, T sama dengan 10 saat. Itu kalau guna gambar rajah. Kalau kita nak gunakan operasi maths, ya, tambah tolak, kita gunakan balik rumusnya ni, OS ni. Okey, kita guna rumus OS. Jadi OS sama dengan OA campur TV. Okey. So sekarang yang ni saya padam dulu. Okey, macam mana nak guna? So sekarang bukan lagi OS. Ya. Mungkinlah titik S tu berada di mana-mana lah. Ya, mungkin kita kata OK ke, ya, OS, ya. Maksudnya titik S. Mungkin kalau kita nak faham sini bukan K lah, kita katakan dia sebagai di sini kita katakan sebagai apa? Kita katakan sebagai S prime. Ya, titik S. Jadi OS prime di situ. OA tadi kita dapat daripada soalan, memang dalam soalan dah ada. OA 5, 10, 5, 10 tambah T kita tak tahu sebab kita nak cari T. T adalah V adalah 3 negatif 1. Okey. So sekarang kita tengok dekat sini. 5 tambah 3T 10 tolak T. Jadi ini OS ataupun OS prime lah. Okey. So sekarang kita kena faham juga satu benda bahawa apabila dia berada pada paksi X, Y-nya kosong. Okey, Y-nya kosong. Ini kita tahu ni X, ini Y. Okey. Jadi maksudnya kita tahu ini pun X, ini pun Y. Jadi kita ambil yang mana yang mudah? Kita ambil yang Y lah sebab Y itu kosong. Okey, jadi kita buat persamaan yang baru kat sini. Saya pindah ke sini. Jadi saya ambil saja yang Y ni. 10 tolak T sama dengan kosong yang ini. Jadi kita dapatlah situ T sama dengan 10 saat. Okey. So soalan ni sebenarnya dia kena banyak berfikir jugalah. Ya, kena banyak buat latihan supaya kita faham macam mana pergerakan zarah tu berlaku. Ya, boleh guna apakah teknik yang kita boleh gunakan dan sebagainya.